Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an, semua rakan-rakan, sahabat-sahabat, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita alu-alukan kehadiran semula untuk second session, sesi kedua kita pada hari ini, yang kita akan teruskan perbincangan yang akan disyarahkan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Akram Nardin yang bersama dengan kita hari ini. Seperti mana maklum, Prof adalah Executive Director of ISRA, member Syariah Advisory Council, Central Bank of Malaysia, dan member of many Syariah boards in various Islamic financial institutions. Dan pada sesi sebelum ini, previous session, kita dah sentuh the introductory topics, perkara-perkara yang untuk bagi pendedahan awal lah untuk topik yang kita akan sentuh sekitar apakah itu IOV, kenapa kita fokus kepada syariah standards IOV, dan kali ini kita akan teruskan dengan perbincangan di dalam slide lagi sekitar Nazaratul Uqud, Theory of Contracts, dan harapnya untuk rakan-rakan peserta boleh pastikan etika asas supaya semua pastikan mute mic tu, dan mungkin insyaAllah pada akhir sesi kita akan buka lah session Q&A session, sesi soal jawab, dan pada ketika itu kita alu-alukan sebarang persoalan ataupun mungkin nak buka discussion bersama dengan Prof, kita alu-alukan lah insyaAllah. Okey, saya serahkan kepada Yang Berbahagia Profesor. Silakan Prof. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna wa sa'ba in syi'ta sahla. Ayuhal ikhwatul kiram, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adnan. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucap kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sekali lagi kita bertemu pada malam ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan itulah yang kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau apa keadaan sekalipun, walaupun keadaan sekarang ni agak mencabar kita kata kepada kebanyakan kita, sama ada mereka yang bekerja, pelajar dan sebagainya dengan lockdown dan sebagainya. Tapi kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala dan memikirkan bahawa di sana ada hikmah yang tertentulah atas apa yang kita lalui sekarang, dan semoga insya-Allah apa yang kita lalui ini akan menjadi pengajaran kepada kita di masa-masa akan datang, kita kata, untuk kita memperbaiki diri kita, untuk kita meningkatkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa kita bermuhasabah insya-Allah. Baik, minggu lepas Ana dah secara umum bincang berkaitan dengan kenapa Ana pilih untuk kita bincang tentang IOV standard, dan juga rasanya beberapa mabadik lah yang Ana bincang di awal. Ana akan sambung insya-Allah perbincangan kita tentang Nazaratul Uqud fi al-Islam ataupun fil fiqh, yang mana kalau kita tengok insya-Allah in the future bila antum jadi syariah advisor pun kan di institusi pengajar, di institusi kewangan Islam dan sebagainya, boleh kata kebanyakan daripada produk-produk keuangan Islam tu ada didasarkan dengan kontrak-kontrak yang tertentu. Sebab itu kita kata fundamentals of contract ni is very important. Sebab itu kena faham bila sebut ijab qabul tu apa yang dimaksudkan dengan ijab qabul. Khususnya kita kata sebab sekarang ni bila kita sebut tentang ijab wal qabul ni, bukan macam dulu kita kata saya jual, saya beli dan sebagainya kan, mana tu bukan verbal. Sekarang ni mostly kita kata ijab qabul yani yatim al-ijab wal qabul an tariq al-wathiqah, wathaiq kan. So you will have
banyaklah kita kata apa nama ni, documents that you will need to go through. So dalam dokumen-dokumen ini kita kata ijab wal qabul, contract expression tu, parties of the contract, subject matter of the contract. Semua itu diterjemahkan di dalam dokumen. Dan pengalaman Anas sendiri kita kata bila kita sebut dokumen ni, of course kalau dalam keuangan Islam kita kata biasanya institusi keuangan Islam mereka akan ada lawyer ataupun firm, firma-firma guaman yang mereka apa nama ni deal dengan firma ini, dan biasanya firma guaman ini mereka yang akan menyediakan kontrak lah. Biasanya bukan syariah advisor yang sediakan kontrak, ataupun kalau entum bekerja di syariah department dekat bank-bank pun bukan tugas entum untuk nak menyediakan kontrak itu. Tetapi tugas entum lebih kepada untuk nak memeriksa dan memastikan bahawa kontrak itu tidak bertentangan ataupun semua kita kata bunud, syurut, kulli syai' li fil wathiqah يعني ليس فيها أي إشكال، ليس فيها أي شيء يخالف مبادئ الشريعة. So this is the challenge. Okay, the challenge is bila entum nak tengok, contohnya kita kata bila kita sebut ijab wal qabul. Ijab wal qabul ni lazim yakun hunaka tatabuq bainal ijab wal qabul, kan? Makna tu kadang-kadang kita kata ada kesilapan di dalam kontrak. Contohnya dari segi pricing. Okay. On one hand, I mean the sale and purchase agreement kita kata kadang-kadang ada kesilapan di dalam menulis price. Makna tu ijab tu dia tak tatabuk. Yang ni tulis 1 million, yang ni tulis 1.2 million contohnya. Makna tu tak ada tatabuk antara ijab dan qabul. Itu akan menjadi permasalahan di dalam sekiranya berlaku perselisihan kita kata di antara pihak yang berkontrak. Jadi benda-benda macam tu semua biasanya kita lah orang syariah ni yang nak kena pastikan, sebab tu penting untuk kita faham dengan mendalam kita kata berkaitan dengan semua arkanul aqd. Sebab masalahnya kita kata dengan arkanul aqd ini, idza kan hunakal khalal fil arkan hadza sayuaddi ila butlanil aqd, kan? Makna tu akad akan batil, bukan fasid. Okay, kalau fasid ni kita kata kalau akad tu fasid disebab khalal fi asyurut. Kalau ada syarat-syarat dia yang tak kena tu, nanti bila kita go through tentang syarat tu nanti kita akan bincangkanlah. Kita kata kalau ada isu dengan syarat tu mungkin ada kemungkinan kita boleh rectify. Tapi kalau masalahnya kita kata pada subject matter of the contract, then we will be in trouble lah. Sebab dalam keuangan Islam ni kita kata kalau kata sesuatu kontrak itu batil dan kita tak boleh nak rectify, makna tu kalau kita ada 1000 transaksi yang telah dilaksanakan dengan kontrak yang batil itu, maka 1000 transaksi itu dikira sebagai batil. Tak boleh nak, bila kita sebut batil tu, makna tu bank will go back to square one. Kalau kata contohnya dia jual satu komoditi kepada pelanggan dengan murabahah contohnya, kan. Okay, so bank will only be entitled to the principal amount, not the profit. Okay, kalau berlakunya batil ataupun dia kena reverse balik all the sama ada dia reverse balik the akad tu, makna tu back to square one, which is very unlikely is going to happen. And biasanya the remedy is that kita bagi tahu kat bank, okay, you can take your principal amount, falakum ru'us amwalikum, kan. Kita kata makna tu you are entitled to your principal amount, but whatever profit that you gain from this transaction, you have to give it to charity. So you can imagine kalau kata ada 1000 transaksi yang batil macam ni, kan. Setiap satu transaksi itu the profit component, kan, komponen keuntungan daripada transaksi itu perlu dikeluarkan dan diberikan kepada charity. So you can imagine in term of nak buat tu satu hal lah. Lepas tu kerugian dari segi keuangan.
Kemudian reputasi lagi, reputasi bank tu. Okay, I mean, so all these are issues yang we have to be very very careful bila kita go through the documents dan untuk kita pastikan bahawa arkanul aqd yang 3 ini mana tu mestilah kita pastikan tidak ada halal, tidak ada masalah kita kata dengan arkanul aqd. Baik, contractual expression ijab wal qabul al aqidan wa mahal al aqd. Baik. Now first is contractual expression. Sekarang ni sebagaimana anda kata, contractual expression ni dia boleh berlaku melalui dokumentasi lah. Kebanyakannya melalui dokumentasi. Dan now kita kata apart from documentation, kita ada electronic transaction. Walaupun mungkin kita kata electronic transaction di institusi keuangan Islam dalam produk-produk pelaburan, yes. Kan kalau produk-produk pelaburan kita kata contohnya kalau kita melabur sekarang ni kan, mana tu tak semestinya kita kena sign dokumen. Pelaburan ni kita boleh lakukan online. Kita boleh melabur online. Jadi bila kita melabur online, okay, macam mana kita kata how is the contractual expression? Okay, let us just go through the slide first. The offer and acceptance must be clear and unambiguous. Choice of words, phrase and whatnot. Sebab tu kalau kita kata kalau insyaAllah in the future you have the opportunity to examine a system, to develop a system, kita kata tak kira lah sistem apa-apa pun. Maknanya tu transaksi dilakukan melalui sistem kita kata online. So kita kena ensure that di sana ada cara untuk satu pihak, biasanya kalau kita kata pihak yang menjual tu ataupun bank kita kata dekat portal dia tu, okay, ada expression lah, makna tu bila dia letakkan dia punya produk di situ, that is considered as an offer lah, ijab. Okay, biasanya tak kira lah kita beli dekat Shopee ke, kita beli dekat Lazada ke, whatever platform yang kita beli tu kan. So the service provider tu bila dia letakkan dia punya produk tu, maka itu dikira sebagai offer daripada dia. Okay, and then bila kita pilih barang bla 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 and then kita dah setuju, the end stage kita klik, kita kata untuk buat pembayaran ke apa, makna tu that is considered as qabul lah. So it all depends. I mean you can do it in different way, in different mode. Tapi yang penting ijab dengan qabul itu mesti ada. Okay, then kena ada tatabuk antara ijab dan qabul. Okay, so that is very important kita kata supaya tidak berlakunya masalah lah kita kata kan, in term of sama ada akad itu sahih ataupun akad itu tidak sahih dan sebagainya, kita tak ada isu. Dan biasanya kalau that is electronic lah. So electronic biasanya syariah advisor akan go through all the step. Okay, what is the first step, second step, third step dan sebagainya. And then we can verify lah. Kata okay, step yang pertama ni ke kedua, okay, this satu step kita consider it sebagai ijab. Okay, and what are the step yang kita kira sebagai qabul contohnya. Alright. So there is ijab and qabul, and the very purpose, okay, of ijab al qabul ini, kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i biasanya dia tekankan ijab qabul ini dilakukan secara lisan. Okay, sebab ijab qabul ni is the expression of your intention. Kita berniat untuk nak masuk dalam satu kontrak, okay, itu kita punya expression kita kata, dan kita zahirkan expression niat kita itu dengan lafaz. Sebab itu pentingnya ijab qabul ini balik pada ayat yang nak baca last week itulah, antara din minkum kan, konsep taradi itu
salah satu daripadanya ijab kabul ni untuk mentahqiqkan konsep taradi yang kita bincang dalam perbincangan kita yang lepas. Sebab tu satu perkara yang Antum kena tekankan bila kita sebut tentang ini, insya-Allah bila Antum mengajar ke, bila Antum berkuliah dan sebagainya, masalah dalam masyarakat kita dekat Malaysia ni khususnya ialah mereka terlalu obses dengan lafaz. Okey. Lafaz tu bukan kata tak penting. Macam Ana kata tadi, makna tu ianya adalah penzahiran niat qalb, niat di dalam hati kita. Okey, tapi kadang-kadang we are too obsessed dengan lafaz sampai kita lupa bahawa yang lebih penting tu adalah niat al-qalb tu. Kan, kadang-kadang ada orang yang dia lafazkan sesuatu tapi dia tak fikir pun. Mungkin nak bagi contoh macam kadang-kadang ini biasanya orang kalau kita kata dalam majlis perkahwinan dan sebagainya kan, ijab kabul dalam kahwin kan. Kadang-kadang pihak yang si lelaki tu dia dah hafal lah kan. Dan kadang-kadang anda bagi tahu, kata hafal tu tak penting. Okey, yang penting ni niat dalam hati ni. Aku terima nikahnya tu ya zahir ke tak di dalam diri kamu tu. Sebab kalau lafaz tu dia keluar kat mulut je. Tak semestinya kita kata kadang-kadang apa yang dilafazkan itu adalah penzahiran daripada apa yang keluar daripada hati kita. Itu yang penting. Kan, sebab tu kadang-kadang bila kita belajar bab niat dalam mazhab Syafi'i ni kan dikata tatabuq baina niyatil qalb wal lafaz. Jenuh dulu kita kata masa belajar dulu macam mana nak tatabuk, makna tu kena synchronize antara niat hati tu dengan lafaz. Ditekankan tu. Itu penting tu. Kan, sebab asalnya niat ni dalam hati. Kemudian kita lafazkan. Tapi cuma dalam keuangan Islam sekarang ni kita kata kebanyakannya ianya dilakukan sama ada secara elektronik ataupun dengan kita sign kontrak lah kita kata, dengan sign kontrak. Sebab tu Ana selalu bagi tahu kat banker, please whenever you get your client to sign any contract, it is your moral obligation to explain to the client, okay, what this contract is all about. Masalah kita kata dekat keuangan Islam ni kadang-kadang the front desk, orang yang deal dengan customer ni kadang-kadang dia orang sendiri pun tak faham bagaimana sesuatu kontrak keuangan Islam itu dilaksanakan ataupun contohnya kita kata kalau orang nak beli rumah kan. Okey, kalau kita kata bank itu guna konsep ijarah contohnya. Okey, makna tu bank akan beli rumah tu, kemudian bank akan sewakan kepada pelanggan untuk tempoh 10 tahun ke 20 tahun. Tengoklah tempoh pembiayaan tu berapa lama. Dan kontrak yang dia sign itu antara pelanggan dengan bank adalah kontrak ijarah. Kontrak sewaan. Kadang-kadang kalau orang biasa ni dia bukan faham pun macam mana apa arrangement. Dia tahu dia dapat bank bagi pembiayaan dekat dia dapat rumah, bank akan bayar kepada developer ataupun tuan rumah, yang mana dia beli rumah daripada tu penjual, and then dia dapat rumah, dia tahu tu je kan. Sebab tu anda tekankan selalu it is your moral obligation untuk explain kat klien, okey, dia masuk sekarang ni kontrak yang dia sign ini ialah kontrak ijarah. Kontrak ijarah ni this how it works. Makna tu bank telah pun membeli aset ini daripada penjual ataupun daripada pemilik asal, dan sekarang bank akan sewakan kepada pelanggan dia. Okey, tempoh sewaan berapa lama, kemudian berapa sewaan yang dia kena bayar setiap bulan dan sebagainya, semua itu kena di explain lah, diberitahu kepada pihak pelanggan kan. You see, sebab orang biasa dia tak tahu. Sebab tu makna tu kalau kata dia sign sana sign sini tapi dia tak tahu apa pun.
apa yang dia sign. Kita bimbang, kita kata isu ijab wal qabul ni lah. Kan, maybe la samahallah kalau berlaku sesuatu orang boleh challenge dan sebagainya. Dia akan beritahu, saya pergi kat bank, saya sign tapi saya tak tahu apa yang saya sign. Okay, walaupun mungkin, I mean from the legal point of view, that might not be accepted lah. Kan, sebab bila kita legally speaking, when you sign any document, you are responsible lah. I mean, you are deemed to know, you are deemed to understand whatever that you sign in, whatever that you go into it, and you are responsible for all the consequences of the contract that you enter into. Kan? Jadi, so it is important kita kata bila kita sebut tentang ijab wal qabul ni, okay, niat hati tu kena kita zahirkan dan kita kena bagi tahu ke orang lah. Maknanya tu apa proses-proses itu supaya dia tahu apa yang dia tanda tangan. Okay, so there must be conformity between the offer and acceptance, actual or implied. Conformity ni mana tu tatabuk macam nak kata tadi lah. Kan, mana tu dari segi pricing, dari segi wasful ma'qud alaihi dan sebagainya, semua tu kena tatabuk. Offer and acceptance must be made in one contractual session. Okay, contractual session ni kalau kita tengok dulu-dulu kan, kalau dulu-dulu dia kata contractual session ni mesti kena tempat yang sama, majlis apa yang dipanggil sebagai majlis al-aqd. Dalam kitab-kitab fiqh kita baca disebut tentang majlis al-aqd. Majlis al-aqd ni kalau dalam konteks dulu kita kata mesti di tempat yang sama, makna tu dua-dua pihak yang berkontrak mestilah berada di tempat yang sama. Tapi sekarang ni bila kita sebut tentang majlis al-aqd, tak semestinya contracting party tu dia berada di tempat yang sama. Apa yang penting sekarang ni kita kata, dua pihak itu mereka berhubung antara satu sama lain. Sebab tu kita kata majlis al-aqd ni sekarang ni, contoh kita boleh buat online dan sebagainya. Jadi semua itu dikira sebagai majlis al-aqd. Okay, so tak semestinya, sebab tu bank pun kadang-kadang kita tengok dia deal dengan customer dia telefon je. Dan banyak juga kita kata akad yang dilakukan dengan telefon, tapi biasanya bank ada fasiliti untuk merakam perbualan telefon dengan klien, khususnya yang melibatkan akad. Itu biasanya kita bagi tahu dekat bank lah. Kalau akad itu dilakukan melalui telefon, maka hendaklah kita record, so at least we have the evidence bahawa betul-betul berlakunya ijab dan qabul antara klien dengan bank. The unity of the contractual session may be actual or constructive. Okay, bila kita sebut unity macam mana sebut tadi lah, it can be actual, boleh berada di tempat yang sama, ataupun konstruktif, hukmi. Makna tu mungkin tak semestinya physically mereka berada di tempat yang sama, tapi boleh berada di tempat yang berlainan. Okay, tapi yang penting mereka berhubung dan they are talking about the same topic lah. Okay, parties to the contract, biasanya kita kata dalam urusan muamalah di institusi kewangan Islam kan, isu-isu ni kita tak banyak sangatlah isu berkaitan dengan ijab qabul. Ijab qabul itu melainkan yang anda sebut tadi tentang klien mesti tahulah apa yang dia sign. Okay, itu penting in ijab wal qabul. Parties to the contract ni biasanya it is taken care of lah. Kalau kita kata yang sign kontrak ataupun yang masuk dalam kontrak itu adalah kanak-kanak, contohnya kita kata ada transaksi yang dibenarkan kanak-kanak, dia mesti dapat kebenaran daripada dia punya penjaga dia lah. Okay, so biasanya cuma antara isu-isu yang ada ialah kadang-kadang orang ini lebih pada legal issue lah. Contohnya orang yang is declared bankrupt, not supposed to enter into contract, tapi dia masuk juga, you see. Sebab tu kalau dalam institusi kewangan Islam ni biasanya dia ada checklist dia.
Mana tu dia akan check. Sebab sekarang ni kita ada CTOS dan sebagainya kan. Mana tu benda-benda itu boleh dicek, kita kata, melalui sistem yang ada apakah status keuangan seseorang itu, dia ni banyak hutang ke, dia ni bankrupt ke tak bankrupt dan sebagainya. Biasanya bank will run all those requirement before they accept any of the client to enter into any contract lah. So dia akan ada what you call is at background check, okay, to the client. So dia akan check lah, kita kata. Jadi tak banyak isu yang berkaitan dengan parties to the contract. The parties to the contract must have full competency, ahliyatil aqd kan, yang kita belajar dalam fiqh, the impediments to legal competency which include minority, lunacy and other interdiction, orders due to bankruptcy, etc. Okay, the parties must have the legal power authority to conclude the contract either by actual ownership or representation through guardianship, administratorship or agency contract. Okay, mana tu actual ownership, mana tu ana nak jual aset, I enter into the contract myself, or representative, guardianship, antarikil wakalah, ataupun administratorship ni kadang-kadang mungkin ana akan appoint satu company contohnya untuk undertake certain transaction on my behalf. Okay, ataupun kita kata mahkamah memberikan kuasa. Okay, administratorship ni lebih kepada mahkamah memberikan kuasa. Mahkamah memberikan kuasa, kita kata contoh kalau kata orang bankrupt kan, mahkamah bagi kuasa kita kata untuk satu pihak menjual, liquidator contohnya untuk menjual aset dan sebagainya, maka itu administratorship or agency kontrak wakalah lah. Kontrak wakalah mana tu ana boleh wakilkan kepada orang lain untuk menjual, untuk berkontrak bagi pihak ana. Untuk soalan nanti kita buka di luar lah, di penghujung nantilah, okay? InsyaAllah kalau ada soalan nanti antum tanya di penghujung nantilah. Let us just go through the slides first, insyaAllah. Okay, subject matter. Ini yang penting. Subject matter of contract ni penting. Okay, the subject matter of contract must exist at the time of contract and is capable of being delivered. Okay, bila kita sebut tentang subject matter of contract, macam Ana bagi contoh hari tu last week, kalau kata pen ni, okay, Ana jual pen ni pada antum. Okay, Ana jual pen dengan harga RM5 contohnya. Alright, subject matter tu pen ni. This is the subject matter. Alright, and then there is the counter value. Counter value tu ialah harga yang dibayar untuk pen ini. Itu pun termasuk dalam subject matter juga. Alright, okay. Subject matter of contract must exist. Ianya mestilah satu yang ada dan juga capable of being delivered. Satu yang boleh diserahkan lah, ataupun boleh ditransferkan ataupun dipindah milikkan. Okay, subject matter tu. Ini penting kita kata supaya kita kena pastikan bahawa orang yang masuk dalam kontrak itu mestilah seseorang yang ataupun seorang yang contohnya kalau dia menjual sesuatu aset itu, dia mempunyai hak untuk menjual aset itu kepada pihak yang satu lagi. Timbul antara isu yang kalau kita tengok dalam keuangan Islam ni banyak juga. Sebab kita tahu bahawa nanti bila kita belajar tentang murabahah, nanti kita akan belajar tentang komoditi murabahah. Banyak komoditi ataupun jenis-jenis barangan lah yang dijual melalui platform komoditi yang ada di pasaran. Contoh macam kita dekat Malaysia kan, di Bursa Malaysia kita panggil suku silak. Suku silak di Bursa, yang ada suku silak ini digunakan sebagai platform untuk berjual beli, okay, untuk facilitate transaksi keuangan Islam. Okay, di sana ada a few lah, kita kata service provider. Kita ada Bursa Suku Silak. Kalau di London yang banyak digunakan di Middle East, kita ada London Metal Exchange.
Okay, dan ada lagi lah di Dubai pun dia ada dia punya suku silak dia yang tersendiri dan sebagainya. So antara isu yang ada kadang-kadang bila kita kata dalam kewangan Islam ni ada transaksi yang melibatkan 3 pihak. Okay. Contohnya kita kata ana beli komoditi tertentu daripada penjual komoditi itu, kemudian ana akan jualkan ianya kepada pihak yang satu lagi. Ana bagi contoh yang senang, mungkin murabahah dalam dalam home financing lah. Okay, tamwil al-manzili contohnya. Kalau ana nak beli rumah, ana pergi ke bank, okay, bank kata bank akan beli rumah itu dengan harga 100,000, kemudian bank akan jual pada ana dengan 150,000. So di sana ada two legs of the contract. The first leg and the second leg of the contract. The first leg is between the original owner or sometimes developer dengan bank, and the second leg is between the bank and the customer. Alright, makna tu ada 2 transaksi, 2 jual beli yang berlaku. Di sini 100,000, di sini 150,000, dan ini 2 kontrak yang berasingan dan 2 transaksi yang berasingan. Okay. Now, as a bank, alright, I have no right to sell any commodity to another party without having the ownership of the commodity. Okay, itu kalau kata jual beli yang pertama itu belum dilakukan, belum lengkap. Okay, so sebagai bank ni saya tak boleh jual daripada pelanggan. Sebab itu the sequencing is very important in contract. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, la tabi' ma laisa indak, jangan jual apa yang kamu tak ada. Kalau kita kata transaksi yang pertama tu tak selesai lagi, macam mana pula kita nak masuk dalam transaksi yang kedua? Tapi sebab masalahnya kita kadang-kadang bank ni dia deal dengan customer banyak. Okay, so customer datang, dia suruh tanya, dia suruh sign. Padahal yang kontrak yang sana tu, yang first one tu belum selesai lagi. Banyak juga berlaku, kita kata adalah berlaku juga isu-isu yang begini. Ini yang biasanya kalau dalam jual beli rumah ni tak adalah, tapi di sana ada macam nak kata tadi komoditi murabahah. Okey, yang itu pernah juga berlaku dan anda tahu ada satu bank kat Dubai at one time dia terpaksa kena forgo dia punya profit dengan sebab berlakunya isu begini. Isu yang lain ialah kadang-kadang the first transaction itu berlaku on the document saja. Tapi tak ada evidence mengatakan bahawa berlakunya pindah bilik, berlakunya kita kata komoditi itu memang kemudian dijual kepada satu pihak lagi, dijual kepada pelanggan, kita kata. Ini pun pernah juga berlaku, kita kata, di mana penjualan itu hanya atas kertas saja, tapi tanpa adanya komoditi yang sepatutnya adalah, kita kata, untuk penjualan. So these are among the issue lah. Mungkin nak berkongsi later on, insyaAllah, when you have the opportunity, you will have a better understanding of it. But these are among the issues. This is a real issue on the ground. Okay, yang kadang-kadang kami ni sebagai syariah advisor, we have to deal with this kind of issue lah. Tapi kalau when you do the audit, you find out, betul-betul lah memang tak ada komoditi, tak ada barang. Dia jual atas kertas, dia jual. Tapi tak ada kata this commodity, kalau kata dia jual metal kan. Okay, metal tu tak ada dia punya tag number ke, tak ada dia punya batch number dan sebagainya.
kosong semua tu, apa yang dia jual? Ada harga je. Kata dia jual 1 million, I mean this commodity. Tapi tak ada proper tagging, kita kata. So we cannot accept that. For us, I mean when you don't determine, kita tak tetapkan, tak tentukan bahawa inilah komoditinya, kita tak boleh nak terima itu sebagai akad yang sah. Dan bila yang pertama ni tak sah, yang kedua ni pun tak sah, dia akan jual kepada satu pihak lagi pun tak sah lah. Sebab akad yang kedua itu bergantung kepada kesahihan akad yang pertama. La tabi' ma laysa indak. Kan, makna tu kalau saya tidak memiliki komoditi itu dengan cara yang betul, macam mana saya tak ada hak untuk nak jual kepada pihak yang satu lagi. Sebab tu itu antara isu-isu yang kita tengok dalam subject matter of contract. Kita kata kadang-kadang yang lebih funny lagi, kontrak ijarah. Nak pun dah jumpa ni. Kontrak ijarah, dia punya komoditi dia punya subject matter dia gandum ataupun beras. Mana tu fungible items, benda yang consumable. Consumable ni mana boleh kita bagi untuk ijarah kan? Consumable ijarah ni dia punya usufrak dia punya kegunaan itu mestilah satu yang berterusan. Kita ada rumah, ada bangunan, ada kereta, ada kan, mana tu what we call as usufrak kan, mana tu there is a benefit that you can use. Satu yang kita boleh guna kan, dan kita boleh guna secara ulang-ulang. Ijarah punya aset ni syarat dia kena something yang ada usufrak, yang ada benefit lah, yang berterusan. Tapi bila underlying asset itu fungible, kita kata macam mana pula kita nak buat ijarah, tapi yang pernah jadilah, adalah kan. I mean this kind of thing do happen kan. So that's why it's very important for the Syariah people to be alert. Kita kata kita mesti kena alert. Kadang-kadang kita gelak juga tengok macam tu. I mean this is something which is very basic. Macam mana you kata this is a lease contract? What are you leasing? Mana boleh leasekan beras? Mana boleh leasekan gandum dan sebagainya, gula kan? You see? But it do happen lah. Because people out there sometimes they are not aware of what is happening, right? So sebab tu is very important. Okay, subject matter must exist. Subject matter must be known and ascertained by the parties at the time of the contract. No uncertainty or gharar. Okay, satu persoalan nak tanya, Ana nak bagi satu senario pada entum, Ana nak entum fikir sendiri. Okay, I don't want to give you the answer. Maybe later on we can discuss the answer. Nowadays, okay, we have we have this airtime. Okay, airtime. Airtime ni ialah kan kita subscribe. Kalau kat Malaysia ni kita ada Celcom, kita ada Maxis dan sebagainya kan. You see? You subscribe to the service that is provided by the service provider. Kan? You see? So what you subscribe is the airtime lah. Right? Airtime, okay? Because you pay katalah RM50 per month, you get berapa 100 hours of calls, okay, X numbers of this, that, and okay, whether can this be a subject matter of contract or not? Boleh ke tak? Okay, yang tu masuk dalam bab mal lah. Mungkin itu boleh buat sedikit research and tengok. Okay, nanti Ana cerita lagi lah tentang airtime. Tu hubung itu lah. Itu cuba cari. Airtime ni boleh tak? Dia fit tidak untuk menjadi sebagai subject matter of contract. Kalau rumah ke, kereta ke, saham apa semua tu kita tahulah kan. Mana tu benda-benda tu memang dijual beli dan sebagainya. Okay, tapi sekarang ni we have a different category of asset. You see, that is considered as a class of asset. So boleh tak dia qualify sebagai
subject matter of contract. Okay, the subject matter must be legally recognized, must be something of value. Mutaqawwam. Mal al-mutaqawwam. Mal mutaqawwam ni, kerana tu dia mungkin berbeza antara satu zaman dengan zaman yang lain. Contohnya nak bagi, kalau dulu-dulu kita kata the can drink tu kan, bila kita minum air dalam can tu, dia punya can tu kita buang je kan. Tapi sekarang ni with the recycle punya industri dan sebagainya, kalau dulu tu dia ghair mutaqawwim. Tapi sekarang ni dia jadi mal mutaqawwam. Okay. So it might differ from one time to another time. Okay, tapi dalam keuangan Islam kebanyakannya kita kata komoditi-komoditi yang digunakan tak ada masalah lah. Memang banyak kita kata, kalau kita kata dalam murabahah tu banyak kita gunakan CPO, crude palm oil. Kita ada juga yang menggunakan komoditi-komoditi yang lain, gandum, beras dan sebagainya, ada juga lah kita kata. Okay, alright. Okay, now kita discuss tentang condition in contract. Condition in contract ada dua jenis lah. Satu main category, the syar'i condition. These are the conditions set by the lawgiver which must be fulfilled by any contract, which includes all the conditions stated earlier for the pillars of contract. Kita sebut tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab wal qabul, al-aqidan, dengan subject matter tadi kan, mesti kena ada, boleh diserahkan, sebagainya. And then additional conditions, these are the conditions agreed by the parties involved in the contract. Okay, the additional conditions can be any condition as long as this condition are not contravening the objective of the state contract. Now, bila entum baca sesuatu dokumen yang berkaitan dengan sesuatu transaksi, you can see so many this type of condition. Sebab tu kadang-kadang dokumen-dokumen tu bukan main tebal lagi kan. Dokumen yang tebal-tebal tu sebenarnya kebanyakannya adalah termasuk dalam kategori yang kedua ni lah. Yang syar'i condition tu tak ada masalah sangat, tak banyak sangat. Okay, yang banyak tu dia letakkan berbagai-bagai syarat. Kita kata all the fine print in the document. So when you are examining any document, you have to ensure that you read carefully so that these conditions are not contravening the requirement of Syariah. Okay, sebab tu penting untuk entum faham. Sebab tu kita orang Syariah ni kadang kita kena baca satu-satu line tu. Kena baca satu-satu line untuk kita pastikan bahawa setiap apa yang ditulis dalam sesuatu kontrak itu tidak ada isu syariah lah. Sebab kalau ada litigation jadi masalah. Say for instance, the selling and buying contract with the condition that the seller will have full right to utilize the contracting items after the contract is concluded. Yang ni okey lah. With the condition that the seller will have full right to utilize the contracting item after the contract. This condition confirms the objective of buying and selling contract, which is the complete transfer of ownership. Okay. Ini makna tu the selling and buying contract with the condition that the seller, penjual tu. Okay, penjual tu dia transfer ownership tapi dia tak transfer manfaah. Tak boleh lah. Sebab bila kalau kata anda jual rumah ke enta dengan syarat anda boleh duduk kat rumah ni. Alright. Kalau ada syarat yang begini, ianya bertentangan dengan syarat. Tak boleh ada syarat yang begini di dalam akad. Tapi kita boleh kita tak boleh letakkan syarat itu di dalam akad, tetapi ianya boleh menjadi salah satu daripada persefahaman antara penjual dan pembeli. Itu tak ada masalah lah. And itu kena dibuat dalam dokumen yang berasingan. Tak boleh masuk sebagai salah satu daripada syarat di dalam akad. Sebab syarat tu syarat batil. Sebab akad ni bila kita sebut tentang jual beli ni, makna tu jual beli ni melibatkan transfer of the ownership of the asset
and all its benefit. جميع المرافق يتعلق بالأصول داخل في الملكية. معناته المنفعة كذلك. Okay, معناته so anda tak boleh kata okay saya transfer rumah ni atas nama kamu tapi hak untuk menduduki rumah ni hak saya. Tak boleh buat. Syarat macam tu syarat yang batil. Okay, kena remove. Okay. Profit guaranteeing in mudarabah contract. Contohnya kita kata dalam mudarabah contract kita letak bahawa mudarib. Mudarib ni orang yang diberikan duit tu untuk diniagakan ataupun untuk diniagakan lah. Okey. Jadi orang tu dia tak boleh kata okey kamu bagi duit 1,000 dekat saya garanti kamu dapat pulangan 5%, 2%, 3% tak boleh. Yang ni banyak agak berlaku dekat Malaysia ni sekarang. Dan sebelum ni. Yang mana ni ada produk-produk yang mereka memberikan, mereka kata mudarabah. Tapi profit ataupun keuntungan itu dia kata kami jamin keuntungan itu 2%, 3%, 5%. Ada yang pergi sampai 10%, itu masalah lah tu. Kalau dalam keadaan ekonomi yang tak baik ni, pulangan tinggi, itu kita kena tengok lah. Mana tu kadang-kadang dia macam skim Pak Mantelo tu lah. Kan? Makna tu dia guna duit orang untuk bayar sini, at the end of the day, the entire chain is collapse. Okay? So dalam mudarabah tak boleh. Dalam mudarabah ni dia ada dua. Okay? Profit guaranteeing and profit protection. Sebab tu kalau kita tengok dalam ada setengah produk keuangan Islam, okay, dia kata the capital is protected. Okay, makna tu modal itu di protect ni, makna tu bukan jamin tapi di protect lah. Carilah translate dia. Okay, it is protected. Okay, dia tak jamin, tapi dia protect. Okay, apa beza antara protect dengan guarantee? There is different. Protect tu biasanya kita kata, kalau kata saya melabur 100,000, okay, 90,000 akan dilaburkan dalam portfolio ataupun dalam investment portfolio yang memberikan pulangan tetap. Ada instrumen-instrumen, khususnya instrumen yang menggunakan kaedah murabahah, okey, ianya memberikan pulangan yang tetap. Jadi bank ambil 100,000, 90,000 dia akan laburkan dalam portfolio ke tempat yang memberikan pulangan tetap. Katalah pulangan dia 3%, 4%, setahun. Okay, dan saya melabur untuk 3 tahun umpamanya ataupun 4 tahun. Setahun saya dapat pulangan 5%. Okay, 2 tahun saya dah dapat balik saya punya capital amount. Okay, dengan sebab pulangan yang tetap itu, okay, saya dah dapat balik 100% saya punya capital lah. Makna tu dengan sebab pulangan daripada situ. Jadi 90,000 dilaburkan dalam instrumen tetap yang memberikan pulangan tetap, dan hanya 10,000 yang dilaburkan di dalam instrumen yang berisiko, yang mana pulangan dia mungkin ada, mungkin tak ada, mungkin tinggi, mungkin rendah dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai we are protecting the capital. We are not guaranteeing the capital, but you are protecting the capital. Yang itu dibolehkan. Okay. Tapi profit guaranteeing, capital guarantee, itu tak boleh lah. Sama ada pokok ataupun nilai pokok yang kita laburkan di guarantee ataupun pulangan di guarantee, yang itu tak boleh. Okay.
Ataupun dalam kontrak musyarakah contohnya, hanya satu pihak yang akan menanggung kerugian. Tak boleh. Kalau ada 3 orang, 4 orang, apa nama ni, dalam yang masuk dalam kontrak musyarakah, okey, setiap seorang katalah bagi apa nama ni, ada 4 orang, setiap seorang contribute 25% contohnya, tak boleh ada syarat kata only A is going to bear all the losses, the rest will not bear. Tak boleh. Okey, sebab musyarakah ni setiap seorang yang melapor itu dia akan menanggung, dia akan mendapat keuntungan ataupun dia kena menanggung kerugian bergantung kepada had pelaburan dia. Kalau saya melabur 10% daripada 100% musyarakah tu, maka risiko saya 10%. Kalau rugi, saya rugi setakat yang 10% tu. Kalau untung pun, saya akan dapat keuntungan setakat yang nilai yang 10% tu lah. Okay? Jadi pembahagian itu. Jadi tak boleh dalam kontrak musyarakah kata hanya satu pihak saja yang akan menanggung kerugian, yang lain tak tanggung kerugian. Itu tidak dibenarkan di dalam syarak. Okey. Ana rasa Ana stop kat situ hari ni. Next meeting kita masuk, kita akan discuss tentang types of contract ni. Ana akan discuss dan fokus kepada murabahah sahaja. And then lepas tu insyaAllah kita akan hopefully not next week, the following week kita boleh mulakan dengan standard murabahah lah di dalam IOF standard tu insyaAllah. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu ada soalan, then please you can ask any question. Okay, kita open the floor kalau ada siapa-siapa yang nak ajukan soalan. Silakan. Untuk nak tanya tentang apa yang Ana explain tadi ataupun mungkin ada satu soalan ni. Akad diterjemahkan sebagai kontrak semata-mata atau talafuz antara aqidain masih diambil iktibar, namun diawasi, dijaga dan dibuktikan dalam kontrak. Okay. If I understand your question correctly, kan, akad diterjemahkan sebagai kontrak. Actually, akad tu ialah kontrak, okay. Cuma lafaz yang dilafazkan itu adalah untuk nak conclude akad itu, okay. Lafaz sebab tu akad ini, okay, kita kata akad ini biasanya ijab wal qabul itu kita terjemahkan dia sebagai akad. Tapi akad ni sebenarnya dia more than that lah. Okay, sebab akad itu komponen dia ijab wal qabul, okay, dengan apa ni, al-aqidan dan juga subject matter tadilah, al-maqud alaihi. Okay, dia mesti kena ada 3 ni baru akad. Okay, baru jadi akad. Jadi lafaz itu salah satu daripada mutatallabat fi al-aqd. Okay. Jadi salah satu daripada komponen yang mesti ada lah, kita kata lafaz itu ataupun apa namanya, ijab, dia bukan lafaz lah, dia lebih kepada ijab wal qabul. Okey, dan ijab wal qabul ini pun boleh kita kata dilakukan dengan berbagai-bagai bentuk lah bagaimana disebut tadi. Dan salah satu daripadanya kita kata kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi kan, dia apa nama ni, mengharuskan baik ditaati. Makna tu satu pihak ataupun pihak yang berkontrak itu mereka tak kata apa pun. Okey, tetapi tindakan mereka itu menunjukkan bahawa mereka bersetuju untuk berakad. Macam kita pergi kedai lah kadang-kadang kan. Kita pergi kedai, kita ambil katalah gula 1 kampit. Pergi dekat kaunter, kita letak kat situ, lepas tu kita bayar. Kita tak cakap apa pun. Kan? Tak ada saya jual, saya beli ke apa, tak ada pun.
Tapi the fact that kita ambil gula tu dekat rak tu, lepas tu kita pergi bayar tu, ini dinamakan sebagai bai' bitta'ati. Kan? Mana tu kita berjual beli tu dengan tindakan kita. Bukan dengan Yalah, dalam mazhab Hanafi dia kata tak ada masalah, tapi sekarang ni dah jadi uruf lah kita kata. So, kebanyakan daripada kita pun dalam banyak hal memang itu antara cara yang kita gunakan, kita kata di dalam kita bermuamalah baik bitta'ati, kan? Makna tu tanpa ada lafaz. Okey, penjualan unit kondominium atau lot perumahan dengan syarat tidak dijadikan office atau renovation tertentu saja yang dibenarkan. Actually yang ni biasanya dia berkaitan, ini antara syarat yang ada pandangan arah syarat ini dibolehkan. Sebab kalau kita sebut tentang unit kondominium, dia punya feature dia yang tersendiri. Okey. Sebab itu kalau dia letakkan syarat kata kondominium ni kita tak boleh convert dia untuk jadi office ke ataupun untuk jadi kedai dan sebagainya, makna tu kalau kita setuju, kita sign, kita setuju, we are bound by the apa yang sebab and then kadang-kadang kita kata syarat-syarat yang begini ni bukannya datang daripada penjual ataupun daripada developer, ianya datangnya daripada regulator, daripada kerajaan sendiri. Okey, yang mensyaratkan bahawa kalau building ni adalah untuk tujuan kediaman, ianya tak boleh dijadikan di convert untuk tujuan komersial contohnya. Buat kedai ke, buat office ke apa, tak boleh. Itu syarat yang kita telah persetujui biasanya apabila kita sign kontrak, dan syarat-syarat yang begini dia tak bertentangan dengan muqtadal akad. Dia tak bertentangan dengan objektif akad itu sendiri. Okey, sebab sememangnya kita kata unit itu adalah unit untuk kediaman dan bukannya untuk komersial. Jadi kita tak boleh gunakan untuk komersial atau renovation tertentu saja. Renovation ni biasanya di luaran lah. Kan, dalam rumah biasanya kita tak ada masalah, melainkan kalau ianya melibatkan orang bawah, orang atas dan sebagainya, tapi biasanya tak ada masalah. Mereka meletakkan itu supaya sebab dalam kondominium ni kita ada orang sebelah kita ada orang atas, ada orang bawah, kita kena faham. Okey, jadi bila dia letakkan syarat-syarat yang tertentu untuk tidak memudaratkan pihak yang lain yang juga berkongsi, kita kata premis yang sama, bangunan yang sama dengan kita. Allahu a'lam. Okay, can you explain one more time the difference between profit guarantee and profit protection? Okay, alright. Profit guarantee ni, profit guarantee dulu lah. Profit guarantee ni, awak melabur dengan saya, 100,000, saya akan guarantee untuk pulangkan balik 100,000 dan 5% keuntungan. Dalam masa awak letak duit kepada saya setahun, lepas daripada setahun, saya akan pulangkan 100,000 tu dan berserta dengan 5% keuntungan. That is profit guarantee, meaning that I'm guaranteeing to you that you are going to get your capital amount or your principal amount that you invest plus the the profit portion. Okay, yang itu tak boleh. Kalau dalam mudharabah tak boleh. Hatta dalam musyarakah pun tak boleh. Alright, makna tu kita tak boleh orang melabur pada kita, lepas tu kita guarantee itu tak boleh. Sebab tu kita kena tengok banyak skim-skim yang sekarang ni yang ada macam tu kan, dia guarantee capital kita, tu modal kita. Modal tu 100,000 tu lah. Dan juga dia guarantee kita punya profit. Okey, yang itu tak boleh. Okey, profit protection ni sebenarnya dia bukan instrumen yang retail lah.
bukan instrumen yang biasanya ada bank-bank yang offer instrumen yang begini. Kalau kita buat sendiri-sendiri susah nak buat. Boleh buat, bukan tak boleh, boleh. Okey, mana tu saya laburkan duit 100,000 pada bank. Bank akan laburkan 90,000 dalam instrumen murabahah. Dia macam ni. Bank akan guna 90,000 tu okey untuk beli sesuatu komoditi bagi pihak saya sebagai pelanggan ni. Okey. Dan komoditi itu saya akan jual kepada bank. Saya akan jual kepada bank dengan harga tinggi sikit. Makna tu kalau saya labur 90,000 contohnya, okey, 95,000. So di situ ada transaksi jual beli. This is a fixed return instrument kita panggil. Instrumen yang memberikan pulangan tetap. Biasanya dia akan melakukan itu dengan proses jual beli. Itu yang anak kata murabahah, komoditi murabahah tadi tu. Okey. Komoditi murabahah. Mana tu ianya akan berlaku, bank akan beli sesuatu aset bagi pihak saya. Kemudian saya akan menjual aset itu kepada bank. Mana tu the simple one is saya beli satu aset, saya jual dekat bank, saya beli aset itu dengan harga 90,000, saya jual dengan bank pada harga 95,000 contohnya. So bank have the obligation to pay me 95,000. Alright? Okay. So di situ yang dia ada pulangan tetap. So kalau 5% setahun saya dapat, okay, daripada 90,000 itu dalam masa 2 tahun ataupun 3 tahun, saya akan dapat pulangan 10,000 contohnya. That has make up my principal amount. Itu akan menjadikan principal amount saya balik kepada 100,000. Sebab yang 10,000 daripada 90 tadi dilaburkan di dalam instrumen yang memberikan pulangan yang fluctuate. Contohnya macam stock market kan. Okay, equities lah biasanya. Kita beli saham. Saham ni kadang-kadang naik, kadang-kadang turun dan sebagainya, ada risiko dia yang tertentu. Okey, jadi yang 10,000 itu dilaburkan di situ, yang 90,000 itu, mana kata tadi, yang komoditi itu yang memberikan pulangan yang tetap. Jadi dalam masa beberapa tahun, yang 90,000 itu akan jadi 100,000 dengan sebab pulangan tetap yang didapati melalui proses jual beli komoditi. Right? So that I hope I have explained to you insyaAllah. Okey, ada satu soalan yang nak guna mikrofon untuk bertanya, boleh, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya ada 2 soalan. Soalan yang pertama berkait dengan murabahah tadi. Untuk murabahah tu Prof, adakah kita applykan wa'dun mulzim li tarfin wahidin kat situ? Wa'dun. Okey. Soalan kedua, boleh saya terus pada soalan kedua atau? Okey, boleh. Tak apa, anda jawab yang pertama dulu kan, nanti tanya yang kedua. Okey, wa'dun mulzim ni biasanya kalau contohnya dia tak semua kontrak yang ada wa'ad mulzim. Kalau kita kata biasanya kontrak pembiayaan. Kontrak pembiayaan dia akan ada wa'ad mulzim. Wa'ad mulzim ni mana tu janjilah. Janji yang mesti dipatuhi. Okey. Contohnya kita kata bila saya bagi contoh tadi, kalau kata saya pergi ke Bank Islam untuk dapat pembiayaan untuk beli rumah kan. Okey. So sebelum bank membeli rumah itu, bank akan suruh saya sign wa'ad punya agreement. Dia bukan kontrak, dia agreement. Okey, sebab wa'ad min taraf wahid ni dia bukan agreement. Kalau dua pihak memberikan wa'ad, maka dia akan jadi kontrak. Itu ada isu dia lah. Kan wa'adan, kadang kita bagi dia sebagai wa'adan
ataupun muaadah dan sebagainya. Ada beberapa istilah lah. Okey. Muaadah, kalau yang dua itu muaadah. Kalau wa'dan ni dua wa'ad yang mempunyai subjek matter yang berbeza. Okey. Jadi kalau kita nak beli rumah contohnya, bank sebelum dia beli rumah tu, kemudian dia jualkan kepada kita, dia akan suruh kita sign wa'ad agreement supaya apabila dia beli rumah tu, kita tidak mungkirlah untuk membeli daripada bank. Sebab kalau kata bank dah beli rumah tu, lepas tu kita kata saya tak nak beli. Maka bank terpaksa kena jual balik rumah tu, dispose baliklah rumah tu ataupun cari pembeli lain dan sebagainya, kan? Jadi akan ada risiko tertentu kepada bank. Jadi sebab tu kita kata murabahah yang begini ni yang melibatkan, biasanya yang melibatkan aset yang harga tinggi lah, akan ada wa'ad mulzim tu lah. Okey. Dan mana tu sebelum bank beli tu dia akan, jadi dalam wa'ad itu akan ditulis juga sekiranya pelanggan mungkir, dia tak nak beli, maka bank berhak untuk menuntut daripada dia kos sebenar, okey, dengan sebab kemungkiran dia tu. Sebab bila bank nak beli tu, dia dah ada kos guaman, kos macam-macam lah, kadang-kadang kan ada tax lah itu ini. Jadi kos-kos yang begitu, bank ada hak untuk tuntut daripada pelanggan dengan sebab kemungkiran pelanggan, dan itu dilakukan melalui wa'ad mulzim itu. Tapi sebagaimana kata, tak semua kontrak murabahah ni ada wa'ad mulzim. Macam komoditi murabahah yang Ana sebut tadi tu, biasanya dia tak ada konsep wa'ad, because dia punya murabahah tu berterusan. Satu pihak beli kemudian jual kepada pihak yang lain. Okey, clear ke? Daripada soalan tadi tu, maksudnya wa'dun mulzim ni dia ada legal issue ke? Maksudnya dia boleh bagi kesan dari segi undang-undang? Macam tu ke, Prof? Yes, setakat ni yes. Walaupun Ana tak pernah dengar lagi ada any challenge lah, kan? Sebab tu ada discussion juga whether wa'ad mulzim ni dia dari segi undang-undang itu dia kita boleh enforce ataupun tidak. Setakat ni tak ada masalah lagi. Okey, setakat ni tak ada masalah lagi. Cuma dari segi fiqh pun, bila IOF Majma' Fiqh mengatakan bahawa wa'ad ni mulzim, mereka mengambil pandangan Maliki dalam bab ini. Sebab kalau kita tengok pandangan Syafi'i, pandangan Hanafi dengan Hanbali, mereka mengatakan al-wa'ad yani mulzim diyanatan. Okey, mulzim diyanatan. Makna tu, tapi fiqhan, qanunan dia tak mulzim lah. Okey, tapi diyanatan dia mulzim. Makna tu orang yang mungkir tu dia berdosa lah. Tapi in term of enforceability, kita tak boleh nak enforce. Tapi dalam mazhab Maliki, okey, ada pandangan yang mengatakan al-wa'ad mulzim. Alright? Okey. Baik, Prof, untuk soalan kedua, boleh saya teruskan untuk soalan kedua, Prof? Sila. Okey, soalan kedua ni soalan secara umum lah, general. Bagaimana sesuatu institusi perbankan ni melalui panel penasihat ataupun komiti fatwa lah, dia memilih fatwa, sebabnya kalau setakat yang Ana baca, fatwa ni boleh diambil daripada Majma' Fiqhul Islami, dan begitu juga mungkin daripada Ma'ayir Syar'iyyah IOF sendiri, ataupun mungkin daripada fatwa negara itu sendiri. So saya harapkan penjelasan berkaitan inilah. Okey. Dia berbeza sebenarnya antara satu negara dengan negara lain lah. Okey, dalam isu ni. Kalau kita ambil Malaysia contohnya, okey. Kalau kita di Malaysia ni semua resolusi berkaitan dengan kewangan Islam dikeluarkan oleh sama ada Bank Negara, Syariah Advisory Council Bank Negara, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Kalau yang berkaitan dengan pasaran modal, Suruhanjaya Security lah. Okey. Sebab
sebab kita ada Majlis Penasihat Syariah Bank Negara dan juga ada Majlis Penasihat Syariah Security Commission, itu di peringkat pusat. Okey, di peringkat pusat mana tu, dan model ini kalau kita tengok ada di banyak negara sekarang. Contohnya kita kata Emirates, mereka pun ada centralized syariah board dia panggil. Okey. Di Emirates dia panggil HSA, Higher Shariah Authority. Dekat bank pusat dia juga. Kalau kita tengok di Bahrain, Bahrain pun ada. Okey. Kalau kita tengok di Pakistan, Pakistan pun ada. Okey, ada few countries, kita kata Sudan pun ada the Higher Shariah Authority yang mengeluarkan fatwa berkaitan dengan isu-isu keuangan Islam ni. Dan cuma di Malaysia ni kita tak panggil fatwa. Sebab di Malaysia ni mengikut perlembagaan, fatwa hanya boleh dikeluarkan oleh majlis fatwa di negeri-negeri. Okay, sebab tu yang di peringkat persekutuan kita tak ada fatwa sebenarnya. Okay, sebab tu dia panggil keputusan, dia panggil majlis majlis muzakarah fatwa kebangsaan kan. Keputusan majlis muzakarah fatwa kebangsaan itu tak dipanggil sebagai fatwa sebab fatwa ni adalah di bawah negeri. So hanya negeri-negeri yang boleh mengeluarkan fatwa di Malaysia. Sebab tu kalau kita tengok keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Negara, Suruhanjaya Security ni semua kita namakan resolusi. Kita tak panggil, ataupun keputusan ke resolusi, kita tak panggil fatwa. Now, ini badan yang berautoriti yang mengeluarkan keputusan-keputusan syariah. Cuma keputusan-keputusan syariah yang dikeluarkan oleh badan yang berautoriti ini berdasarkan juga kepada IOF, Majma' Fiqh dan juga lain-lain. Kita ada kadang-kadang kita refer pada Dallah Barakah punya muktamarat, kadang-kadang Syura Muktamar fil Kuwait dan sebagainya. Jadi banyaklah kita kata resources tu berbagai-bagai lah yang kita jadikan sebagai asas. Cuma ada negara sebagaimana anda sebut minggu lepas rasanya yang menjadikan IOF standard ini sebagai standard yang mesti dipakai. Contohnya macam UAE, Bahrain, okay, to certain extent Pakistan dan Sudan. Okay, negara-negara ni mereka menjadikan IOF standard itu sebagai rujukan yang mesti mana tu bank-bank tak boleh melakukan apa-apa transaksi yang ada bertentangan dengan apa yang disebut di dalam IOF standard ni lah. Itu pun bagaimana anda sebut, itu salah satu daripada sebab anak prefer untuk kita go through IOF standard ni. Okay, jadi itu kita kata the method yang kita gunakan. Majma' dan sebagai IOF semua ni dia menjadi reference lah untuk kita di Malaysia ni sebagai salah satu daripada rujukan kita lah untuk kita mengeluarkan resolusi di peringkat Bank Negara ataupun Suruhanjaya Security ataupun di Bursa dan sebagainya. Bursa pun ada dia punya syariah committee yang tersendiri. Okay, so I hope I have answered your question. Okay. Baik, jazakumullahu khairan Prof. Terima kasih. Okay, sama. I think that's all the question. Okay, alright. Okay, kita boleh tutup pada situ lah, insyaAllah. Terima kasih Profesor atas kesudian meluangkan masa untuk session kedua kita, dan terima kasih buat sekalian hadirin hadirat yang semua sehingga ke akhir, dan harapnya kita akan teruskan lah dengan session akan datang yang kita akan sambung kepada types of contracts in Islamic law. Terima kasih semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.